Okey, berlatar belakangkan We Love Pahang FM, bicara politik ekonomi dibawakan secara langsung hari ini secara istimewanya dari Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang. Dan sementara berada di sini, kami berbesar hati sekali bersama dengan tetamu saya pada malam ini. Assalamualaikum, Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar Tuan Syed? Semangat raya masih ada lagi ke? Ya, semangat raya lagi, masih ada Idul Raya. Menteri Besar Pahang bersama menemani saya dalam bicara politik ekonomi pada malam ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Jadi suasana Pahang ni bagaimana selepas PRU yang berlangsung ni, Datuk Seri diberikan mandat? Alhamdulillah, nampaknya stabil. Okey. Kestabilan politik ada dan tidak ada masalah yang besar sangatlah. Nak kata tidak ada masalah tu tak betul pula. Cabaran sentiasa ada. Cabaran sentiasa ada. Bila dikatakan politik, cabaran sentiasa ada. Tapi setakat ini terkawal, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya seronok bila datang sini. Sebab makanan dia akan cari ikan patin. Tapi Datuk Seri hari ni dia belanja kami datang ke sini 15 biji musang king dia bawa. Ini mana ni? Musang king daripada Bentong dan Rauk. Saya ingat nak bawa lebih lagi. Tengok, tapi itu je ada. Penebit saya dah bising lah. Dia kata alamak. Tak apa, kita boleh tapau. Boleh tapau nanti. Jadi untuk malam ini kita akan bersiaran secara langsung selama 1 jam insya-Allah. Kami mewar-warkan ini juga di berita RTM insya-Allah interaksi ini. Saya suka ni Datuk Seri menggunakan istilah kas. Bukan koi. Kas ni kas boleh, koi boleh. Maksudnya saya. Saya. Ini kas belah mana? Dia macam-macam. Sebab kita ada 11 daerah di Pahang ni. Kalau pekan lain, di Bentong lain, kalau di Jelai tempat saya, lebih kita panggil kas lah. Kalau ke bawah sikit dia panggil koma. Okma. Boleh macam-macam. Tapi maksudnya saya juga. Pahang ni dia bahasa dia unik. Okey, jadi dengan berlatar belakangkan itu, kita mulakan siaran kita bicara politik ekonomi bersama Pahang Terus Maju. Ya, insya-Allah. Apa ataupun pandangan untuk kerajaan negeri improve mungkin dari segi kesejahteraan ataupun pembangunan ekonomi? Bagi saya, pendapat saya, kita tahu bahawa semenjak PKP dan selepas PKP banyak belia-belia hilang pekerjaan dan banyak saya rasakan rakyat Pahang terkesan dengan PKP. Jadi saya harapkan agar kerajaan negeri Pahang membina lebih banyak rangkaian dan membina lebih banyak peluang pekerjaan untuk belia-belia. Supaya kerajaan negeri Pahang ni dan MB lebih pandang kepada belia-belia ni, apa yang dia orang mahu kan. Dari segi macam sekarang saya lebih tengok anak-anak muda ni lebih cenderung minat kepada bidang pemotoran. So mungkin daripada situ MB boleh ataupun kerajaan negeri Pahang boleh menaikkan dalam bidang pemotoran apa ni semua. Oleh kerana COVID ni, banyak yang kata pekerja-pekerja ni ataupun yang bekerja ni banyak yang berhenti, yang tak bekerja. Jadi mungkin orang kata kerajaan negeri Pahang ni boleh buat sesuatu untuk orang kata memanggil diorang ni untuk bekerja. Tak kira lah dari segi sektor ni yang mana-mana pun janji diorang ni bekerja. Sebab sekarang ni efek tu banyak ketara sekali. Lepas ni lebihkan lagi ke arah menjaga penjaja-penjaja kecil. Penjaja-penjaja kecil bagi sektor macam sektor ke awam itu dah okey kan. Untuk sektor-sektor peniaga-peniaga kecil ni harap dapat diberi perhatian dan ditumpukan lebihkan sikit lagi. Okey, pandangan saya pribadi harapanlah kepada kerajaan negeri Pahang agar terus terus memastikan kesejahteraan, terus kekalkan momentum ni dan tindakan kerajaan ni. Dan setakat ini saya sangat berpuas hati dan banggalah menjadi salah satu rakyat negeri Pahang yang mempunyai MB Menteri Besar yang cakna dengan rakyat.
Okey, maju terus Pahang. Anda sudah pun diperkenalkan sedari tadi tetamu di dalam Bicara Politik Ekonomi secara langsung pada malam ini yang berhormat Menteri Besar Pahang iaitu Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Sekali lagi Datuk Seri, berapa kali dah Datuk Seri datang ke sini? Banyak kali dah. Dah banyak kali dah. Sejak daripada 2004. Okey. Tapi selalunya on air. Okey. Live first time. Alhamdulillah, terima kasih kerana sempat lagi bersama kami. Terima kasih sudi input. Ya. Dan ini peluangnya saya kira ramai yang ingin berinteraksi dan memanfaatkan ruang ini, maka saya war-warkan sekali lagi Datuk Seri boleh memanfaatkan berita RTM di Facebook. InsyaAllah dalam kesempatan selama sekitar 55 minit berbaki ini mungkin ada cuplikan yang boleh kita buat untuk saya bawa kepada pangkuan Datuk Seri. Ini menarik, ini saya sebut kerana ini kali pertama saya menemu Datuk Seri secara langsung dan saya mengamat-amati pautan-pautan Datuk Seri di media sosial. Saya selalu menyebutnya sebagai medsos. Tadi pun saya tanya soal KAS itu. Betul. Saya kira ini satu medium baru dan nampaknya Datuk Seri savvy, selesa dengan media baru, menggunakan ini untuk menjembatani kehendak pentadbiran dan juga rakyat. Jadi ini satu, saya kira 90,000 pengikut itu jumlah yang signifikan untuk kita tangani. Saya beranggapan demikian kerana kalau kita ada media sosial kita yang tersendiri, banyak perkara-perkara yang kita buat dapat diketahui oleh rakyat, khususnya rakyat negeri Pahang. Kerana seperti mana Tuan Syed sedia maklum sebelum itu, dengan tadi awalnya selepas saya jadi Menteri Besar, Kenan Tuanku, coverage untuk Pahang ni sangat terhad kerana federal dengan negeri tidak sehaluan daripada segi politiknya. Jadi saya sama ada saya suka atau tidak suka, saya kena mencari media lain untuk apa jua usaha kerajaan negeri kena sampai kepada rakyat dan rakyat wajib mengetahuinya. Jadi itulah saya sangat apa orang kata memanfaatkan media sosial ini supaya sampai kepada rakyat. Sementara Datuk Seri menyebut tentang ini soal mewarisi kepimpinan itu dalam konteks kerangkanya Barisan Nasional. Ini menarik kerana saya kalau boleh saya membuat petikan ucapan Datuk Seri apabila diberikan mandat untuk mengetuai sebagai Menteri Besar di Pahang ini. Kalau boleh saya petik ungkapan Datuk Seri adalah kerana mewarisi sebuah sistem yang sebenarnya sudah sedia baik. Cuma ingin ditambah nilai, ingin diperkemas, mungkin mempercepatkan apa yang perlu dan ini ada kesannya. Betul. Saya lihat Datuk Seri begitu berlapang dada relinquish kuasa, mana decentralize. Ini saya rasa harus kita jelaskan terlebih dahulu pendekatan Datuk Seri dalam memimpin Pahang. Semasa saya mengambil alih kerajaan, sistem yang ada ni yang saya warisi daripada mantan Menteri Besar Sudrajat telah boleh dikatakan baik. Tapi sudah tentulah ada ruang lagi untuk ditambah baik dan dalam masa yang sama saya mendapat maklumat daripada rakyat bawahan dan sebagainya, rintihan rungutan daripada mereka. Jadi saya pula tidak boleh apa orang kata mengekalkan status quo kerana saya harus membuatkan sistem itu menjadi lebih baik supaya sebab politik ini sangat dinamik. Jadi antaranya ialah bila rungutan sebagai contohnya daripada semua daerah di Pahang ni yang mengatakan bahawa untuk tukar hak milik tanah kepada anak mereka, kepada isteri, kepada cucu, agak lewat sedikit. Dan apabila saya dapati memang ada kebenaran aduan daripada rakyat, jadi saya telah membuat keputusan untuk memberi penurunan kuasa kepada pegawai daerah di semua daerah yang mana boleh diselesaikan paling lewat selama 2 hari. Jadi ini telah mendapat respon yang sangat baik, terutama sekali daripada rakyat dan juga daripada bankers, daripada lawyer dan sudah tentulah bagi mereka yang berurusan untuk menukarkan nama hak milik daripada seorang ibu pada seorang anak dan sebagainya. Itu antara rungutan ketika itu. Dan keputusan ini saya rasa sangat tepat kerana setelah kerajaan negeri menurunkan kuasa ataupun pemberian konsen kepada untuk menukar nama ini kepada pegawai daerah di daerah negeri Pahang, mendapat sambutan yang sangat baik kerana mereka pun boleh menjimatkan masa, tak ada masalah dan sebagainya dan tidak perlu menunggu lama. Datuk Seri, kalau boleh saya sifatkan menurunkan kuasa ini memerlukan keberanian. Kerana ia bukanlah sesuatu yang mudah. Betul. Sedangkan ia merupakan satu legasi yang sudah agak lama. Dan kalau dalam konteks pentadbiran moden, saya kira itu satu pendekatan yang sangat demokratik. Tetapi ia perlu disantuni dengan sistem-sistem kerana relinquish kuasa itu, menurunkan kuasa itu akan ada implikasinya. Itu saya rasa memerlukan kebijaksanaan dan juga kekuatan karakter dalam melaksanakan. Memang saya tidak nafikan bila kita menurunkan kuasa ni akan timbullah macam-macam yang disalahanggap dan sebagainya.
dan kita bimbang akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Tetapi bagi saya kerana penurunan kuasa ini adalah untuk menukarkan nama daripada seorang bapa kepada seorang anak. Saya tidak fikir akan berlaku sesuatu yang negatif. Kerana bila seorang bapa untuk menukar kepada seorang anak, ini yang dikatakan pemberian kasih sayang. Tapi saya harus ingatkan di sini juga bahawa penurunan kuasa ini tidak berlaku kepada semua aspek. Sebagai contohnya, kalau sekiranya ada berlaku penjualan daripada orang Melayu kepada bukan Melayu, ia seharusnya akan dibawa ke pihak berkuasa negeri atau Menteri Besar. Maknanya tidak semua yang kita turunkan kuasa. Dalam konteks sedemikian, ini semua dilakukan di bawah pentadbiran Datuk Seri hanya dalam tempoh 3 bulan yang pertama. Dan itu merupakan satu dinamika yang saya kira secara peribadi harus saya raikan. Namun begitu, kita mengetahui bahawa cabaran memimpin negeri ini, dan Datuk Seri berpengalaman luas mungkin di dalam kabinet negeri untuk melihat cabaran-cabaran yang ada. Justru sejurus berada di kerusi ini sebagai Menteri Besar, apa cabaran nombor satu yang Datuk Seri lihat perlu ditangani? Sementara Datuk Seri mengatakan sistem yang sudah ada bagus, tapi perlu ditambah nilai. Cabaran yang nombor satu ialah kerana Pahang ketika itu tidak bersama dengan Kerajaan Pusat Pakatan Harapan. Dan ini tidak pernah berlaku di negeri Pahang. Betul. Jadi walau bagaimanapun, saya tidak ada pilihan. Saya akan terus ke hadapan, akan melihat peluang-peluang yang ada, terutama sekali dari segi kedudukan ekonomi, kewangan negeri dan sebagainya. Dan saya terpaksa melihat peluang-peluang yang ada, dan cuma kita harus memikirkan bahawa kita kena terus ke hadapan. Dalam keadaan macam mana pun, politik Pahang terus maju ke depan. Dan saya amat yakin bahawa Pahang kita mempunyai banyak sumber. Dan kita boleh melihat daripada segi ketirisan, kebocoran ataupun apa jua yang terlepas pandang dan sebagainya. Sebagai contohnya, untuk mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Bila saya memikirkan dan bertukar pendapat dalam mesyuarat Exco, bila saya dibalungkan bahawa cukai balak negeri Pahang selama 31 tahun tidak dinaikkan. Dan saya beranggapan ini satu peluang, kerana cukai balak ini tidak melibatkan terus kepada rakyat, hanya melibatkan kepada pembalak, kena kilang dan sebagainya. Jadi saya telah minta pengarah hutan yang bertanggungjawab untuk buat satu kajian yang menyeluruh, apakah kesannya sekiranya premium balak ini dinaikkan. Dan apabila saya melihat kajian yang dibuat, saya dapati cadangan yang dikemukakan itu, dan kita melihat kepada negeri-negeri lain, sebagai contohnya Kelantan, Terengganu, Melaka, Kelantan, Terengganu dan Perak telah pun menaikkan cukai mereka 2 atau 3 kali. Sedangkan Pahang tidak pernah menaikkan cukai ini. Dan apabila kita menentukan supaya cukai itu dinaikkan, saya melihat agar cukai ini dinaikkan tidak lebih daripada Kelantan, Terengganu dan Perak. Jadi apabila ianya dinaikkan, pada perangkat awalnya adalah sedikit, bukan daripada rakyat, tetapi daripada persatuan. Mereka datang jumpa saya dan saya jelaskan bahawa kenaikan ini 31 tahun tak naik, dan kenaikan ini masih rendah lagi berbanding dengan negeri yang saya sebutkan tadi. Dan ini mendatangkan hasil sebenarnya, dan akan menambahkan sedikit semangat kedudukan kewangan ini. Itu daripada segi aspek. Datuk Seri ada menyebut itu sedikit sewaktu mengulas berkait tentang inisiatif Datuk Seri ini. Bila mana digambarkan, saya melihat di dalam Hansat Dewan Undangan Negeri, ada pihak yang mengatakan bahawa perlu diselesaikan, dibereskan hutang Pahang kepada kerajaan federal. Dan saya lihat respon daripada Datuk Seri itu menarik untuk kita telah dan kita kongsikan di sini. Ya, saya masih ingat lagi ketika itu Bangkang ada bertanyakan soalan, mengatakan bilakah kerajaan negeri Pahang akan bayar hutang kepada kerajaan persekutuan. Saya kata kita boleh bayar hutang, besok boleh kita bayar, tapi dengan syarat 1 juta hektar tanah yang kita reservekan untuk kawasan tadaan air, kalau kita convert kepada cash yang bernilai 17 bilion, kerajaan pusat kena bayar. Jadi sebab dia tanya dalam bentuk politik, saya pun jawab dalam bentuk politik lah. Sebab itu adalah kos melepas yang kerajaan negeri tidak boleh usahakan tanah tersebut yang kita reservekan. Kerana kawasan tadaan air ini dimanfaatkan bukan saja untuk negeri Pahang, untuk negeri-negeri di luar pada Pahang. Jadi tak ada masalah. Jadi bila saya jawabnya itu, sehingga sekarang tidak ada lagi lah soalan bila. Walau bagaimanapun hutang-hutang yang ada itu memang sebenarnya ada perkara-perkara yang sepatutnya yang perlu di write off je oleh kerajaan pusat. Sebagai contohnya Sukma Pahang. Sebab Sukma Pahang ini adalah sukan Malaysia. Jadi tidak seharusnya kerajaan negeri tanggung kos untuk menjayakan sukan tersebut.
Dan sedangkan Sukma Johor saya difahamkan walaupun ditangguhkan untuk pembangunan sukan untuk naik taraf dan sebagainya dibiayai oleh kerajaan pusat. Jadi saya tuntut perkara ini, tapi malangnya kerajaan Pakatan Harapan tidak membayar. Jadi setiap kali mesyuarat kewangan negara, kalau saya berjumpa dengan Menteri Kewangan ketika itu, saya akan bangkitkan isu ini. Sepatutnya tidak harus ada double standard. Dan saya bagi tahu pada beliau kenapa Johor dibiayai dan sedangkan Pahang tidak. Tapi alhamdulillah selepas Perikatan Nasional Mengamal Alih, saya berkesempatan berjumpa dengan Menteri Kewangan yang baru dan saya bawa isu ini dan saya difahamkan isu ini akan dilupuskan. Dan begitu juga dengan contohnya banjir pada tahun 2016 kalau tak silap saya yang kerajaan negeri dahulukan, itu pun akan dilupuskan. Dan insyaAllah hutang ini saya sendiri akan mengambil berat dan kita akan pergi secara peringkat. Yang datang bersekali dengan persoalan berkait tentang hutang federal ini adalah digambarkan pada ketika itu dalam Dewan Negeri bahawa oleh kerana Datuk Seri sebutkan tadi bahawa Pahang ni di bawah Barisan Nasional dan pusat adalah bawah Pakatan Harapan, maka Pahang akan jatuh bankrupt. Tetapi dalam tempoh 22 bulan itu mampu bertahan ini. Apa cerita di sebalik kemapanan ekonomi Pahang? Saya menganggap tomahan, tuduhan ataupun percakapan daripada sebelah sana salah seorang mengatakan bahawa tapi saya yakin ini cumalah political statement kerana untuk beliau menunjukkan bahawa rakyat tidak seharusnya menyokong kerajaan negeri Pahang kerana kerajaan negeri Pahang menghadapi masalah kewangan yang teruk. Jadi itu yang timbul katakan kerajaan negeri Pahang ni akan bergerak. Tapi itu saya anggap sebagai cabaran. Dan saya amat yakin bahawa kita bukan saja akan bankrupt, malah akan boleh meningkatkan hasil. Dan ini sangat terbukti. Sebagai contohnya pada tahun 2018 semasa saya membentangkan belanjawan negeri untuk tahun 2019 sebanyak 703 juta. Maknanya kerajaan negeri sasaran 703 juta untuk bajet 2019. Tapi alhamdulillah di penghujung tahun menjelang tahun 2020 kita telah dapat meningkatkan 120%, bermakna 800 juta lebih. Jadi dengan sekaligus ini menutup tomahan yang dikemukakan oleh pihak sebelah sana ketika itu yang mengatakan kerajaan negeri Pahang akan menghadapi masalah kewangan. Memang beliau ada asas juga sebab saya terpaksa membelanjakan lebih kurang 50 juta sebulan untuk gaji penjawat awam dan lain-lain kos. Jadi dia merasakan apabila Pahang berada tidak bersama dengan persekutuan, mungkin Pahang tidak akan mendapat bantuan kewangan dan sebagainya, Pahang akan menghadapi masalah. Tapi saya bagi tahu rakan-rakan saya di dalam Exco, kita berusaha sedaya upaya sebab saya yakin bahawa ada ruang dan peluang untuk kita untuk meningkatkan hasil dan alhamdulillah apa yang saya nyatakan itu memang menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Dan menariknya kerana gambarannya kritiknya bahawa tidak punya kemapanan ekonomi. Sebaliknya Datuk Seri berjaya memperolehi 120% daripada sasaran. Yang ingin saya tanyakan, 120% itu, tambahan 20% itu, sentuhan majisnya itu di mana? Datuk Seri akan tangani selepas kita berehat seketika. Kita gantung soalan itu terlebih dahulu dan akan mula kita lihat soalan-soalan ataupun komen-komen yang mungkin dibawakan di platform berita RTM Facebook. Jadi kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Bersiaran langsung dari Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Menemani saya di studio di sini adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Sudah kita bicarakan tentang cabaran-cabaran bila menggalas kepimpinan negeri ini dengan realiti yang ada. Dan pada ketika itu Datuk Seri sebagai negeri yang dipimpin oleh Barisan Nasional berbanding Pakatan Harapan di peringkat federal, itu sendiri memberikan cabaran yang tersendiri. Tapi walaupun begitu, ada kritik mengatakan tidak punya daya tahan, namun hakikatnya dari segi prestasi ekonomi pada ketika itu Datuk Seri berjaya mencapai 120% daripada sasaran. Saya soalkan tadi, saya gantung satu soalan, apa rahsianya? Sentuhan majisnya itu, magic touch-nya itu di mana yang boleh ada 20% tambahan daripada sasaran asal tu? Yang pertama sekali tuan saya, kita melihat, kita fikirkan apa yang kita ambil hak kerjaan sajalah. Kalau kita ambil hak rakyat, mungkin menimbulkan masalah lain. Sebagai contohnya, untuk mudah kita faham,
katakanlah 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, Tuan Syed ada 2 ekar tanah yang dibuat tanam sayur. Tetapi selepas masa berlalu, daripada 2 ekar, 1 ekar ataupun mungkin kurang, Tuan Syed telah menjadikan kawasan tersebut dengan bangunan, buat store dan sebagainya. Jadi cukai pertanian dengan cukai perniagaan adalah berbeza. Ini yang kita teliti dan kita palusi dan kita minta supaya semua daerah mengenal pasti, terutama di kawasan-kawasan seperti di Cameron Highland, di Lipis dan sebagainya. Sebab cukai pertanian dengan cukai perniagaan berbeza. Dan hasil daripada situlah boleh meningkatkan pendapatan untuk kerajaan negeri Pahang. Itu satu, banyak sebenarnya. Yang lain ialah kita meminimalkan kecirisan kebocoran. Sebagai contohnya pelombongan secara haram, pembalakan secara haram, dan yang ini kita cuba kuat kuasakan dan kita telah menubuh di bawah pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, kita panggil satu unit penguat kuasa yang mana mereka ini bergerak begitu aktif sekali, dan mana-mana yang boleh kita legalisekan, kita buat, minta mereka buat permohonan secara mengikut peraturan yang sedia ada dan kita mendatangkan hasil. Kalau kita biarkan saja, kerajaan negeri pun tidak dapat hasil, mereka yang dapat hasil. Jadi maknanya dengan adanya unit kuat kuasa yang begitu aktif, boleh dapat mengurangkan pelombongan, penerokaan hutan secara haram dan sebagainya. Itulah antaranya. Ya, itu antara usaha dan kemudiannya memberikan kesan peningkatan 20% itu. Tetapi di waktu yang sama saya melihat dasar peringkat awal kepimpinan Datuk Seri menegaskan bahawa pendekatannya harus hijau, harus lestari. Dan kita tahu juga bahawa tadi Datuk Seri menggambarkan 17 bilion sumbangan negeri untuk memastikan kawasan tadahan itu juga akan memberikan khidmatnya kepada negeri-negeri lain. Pendekatan keseimbangan ini dalam dunia hari ini di mana ramai yang ingin melihatkan pulangan yang segera, tetapi Datuk Seri memilih untuk kita memberikan pendekatan yang lebih berimbang, yang lebih lestari, yang hijau. Saya setuju sangat dengan Tuan Syed. Kita dalam masa yang sama kita ingin mendapatkan peningkatan ekonomi, kewangan untuk negeri, tapi dalam masa sama kita tak boleh korbankan kehijauan ini, sebab ini adalah sangat penting. Dan untuk makluman Tuan Syed dan para pendengar semua, di Negeri Pahang ni kita 56% daripada keluasan kawasan Negeri Pahang ni adalah dihijaukan, dan antaranya tertinggi. Walaupun hanya kerajaan persekutuan cuma minta lebih kurang 50%, tapi kita mampu lebih daripada itu, 50%. Dan walaupun kita telah lebih, kita telah wartakan banyak kawasan yang telah kita wartakan, sebagai contohnya Tasik Chini, di mana satu kawasan yang sangat menarik, mendapat peruntukan daripada antarabangsa, dan kita wartakan lebih kurang 128 hektar kalau tidak salah saya, di mana kawasan ini tidak boleh dilombong sama sekali. Dan ini kita wartakan. Dan begitu juga kita mewartakan kawasan-kawasan lain, kita telah tingkatkan kawasan-kawasan tadahan air dan sebagainya. Itu adalah usaha kita yang harusnya kita laksanakan, dan sepatutnya ini mendatangkan untuk masa-masa yang akan datang. Bukan saja untuk hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Kalau tidak kita, siapa lagi untuk melera kehijauan di bumi Pahang ini. Itu menariknya kerana Datuk Seri pernah membuat kenyataan, saya dapati, mengatakan bahawa 5 teras ekonomi untuk Negeri Pahang. Antaranya adalah ekopelancongan. Itu satu pendekatan yang menarik. Cuma dalam era hari ini Datuk Seri, pelancongan inilah yang paling terjejas lah dengan berlakunya PKP ini. Dan ini satu realiti sangat unprecedented. Datuk Seri memimpin negeri ini yang mengharapkan ekopelancongan sebagai sumber yang besar. Kini kita berdepan dengan realiti ini. Bagaimana, apa yang boleh kita kongsikan dengan cabaran semasa ini? Ini satu perkara yang memang kita tidak dapat elakkan, tetapi kita kena atasi perkara ini. Dan sebab itu kita giat mempromosikan supaya sektor perancangan ini secara dalaman. Kita tidak boleh lagi pergi ke luar negara. Pelancong daripada luar negara pun tak boleh datang ke negara kita. Tapi di Pahang ni kita boleh galakkan pelancong di dalam negara ini untuk datang ke negeri Pahang. Sebabnya kita ada, kalau lah kata Tuan Syed nak cari udara yang paling sejuk di semenanjung Malaysia ni, ada di Pahang, di bumi Pahang, di Cameron Highland. Kalau kata nak pergi tengok pulau, boleh pergi ke Pulau Tioman. Kalau nak pergi bukit, pergi ke Genting Highland. Kalau nak pergi ke hutan, kita ada kawasan yang menarik di hutan, seperti di Tasik Chini, di Indah Rompin. Kalau nak pergi contohnya di Mossy Forest, di Cameron Highland, hutan yang sangat menarik yang kita menerima kehadiran pelancong yang sangat ramai. Jadi fokus kita pada ketika ini ialah kita mempromosikan supaya pelancong
domestik pelancong ni akan datang ke negeri Pahang dan kita offer apa yang kita beli kepada mereka yang mana mungkin negeri-negeri lain tidak ada, tetapi ada di bumi Pahang. Itu kelebihan Pahang, negeri Pahang, kerana 56%-nya masih diliputi oleh kehijauan. Kita menyentuh tadi mula beralih kepada cabaran semasa ekonomi. Kerana kita tahu hari ini di peringkat global bahkan cuma dalam konteks Malaysia ni kita sudah ada PKP, PKPB, kini PKPP dan PKP tambahan-tambahan ni kita tak tahu bila berakhirnya. Ini satu realiti baru yang memerlukan kebijaksanaan yang berbeza. Dalam konteks negeri Pahang, bagaimana penyesuaian ini? Saya lihat banyak kenyataan-kenyataan Datuk Seri keluarkan soal nak buka pukul berapa kedai ni sampai pukul 10. Pengalaman di dalam menangani realiti PKP COVID-19. Di Pahang ni COVID-19 ni kita temui di Bentong pada 9 November ke 9 November ya, tak silap saya. Jadi usaha pertama yang kita buat ialah kita menubuhkan Jawatankuasa Bencana Negeri. Yang mana yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Dan juga kita tubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Negeri yang semana saya selaku pengerusinya akan bermesyuarat seminggu sekali atau 2 kali. Tetapi Jawatankuasa Bencana Negeri yang dipengerusikan oleh SS ni tiap-tiap hari. Kadang-kadang mungkin 1 hari sampai 2 kali, pagi malam, sebab COVID ni kita perlukan tindakan yang serta-merta. Jadi bila penularan wabak COVID ditemui di bumi Pahang, saya telah memanggil pengarah kesihatan negeri Pahang. Kita bincang apa yang patut kita buat. Pertama sekali kita bagi tahu kepada rakyat bahawa COVID-19 ini sangat membahaya. Dan kita tetapkan Hospital Tunku Abdul Razak adalah satu tempat di mana mereka yang positif COVID akan ditempatkan di situ. Dan dalam masa yang sama kita mengadakan kempen mana-mana yang mungkin terkena jangkitan ini tidak selesa supaya datang sampai ke hadapan untuk membuat pemeriksaan. Jadi itu antara usaha-usaha awalan. Dan yang lebih pentingnya apabila wabak ini telah menjadi begitu serius, kita di Pahang ni kita ambil tindakan yang bukanlah terlampau berbeza sangat, tidak. Sebagai contohnya, kalau sekiranya seseorang terkena COVID-19, kita kuarantinkan dia 14 hari. Selepas didapati negatif COVID-19, kita tidak terus dia balik rumah. Kita letak dia di satu tempat lain yang kita panggil step down. Sebabnya kita tahu negatif, positif, negatif jadi positif. Ini COVID-19 ni kadang-kadang kita pun tak tahu. Orang yang tak ada simptom pun tiba-tiba jadi positif. Jadi kita tempatkan, kita kena pasti tempat tu di mana-mana yang dijaga dengan elok. Kita tempatkan di situ step down selama 14 hari lagi, kemudian baru kita benarkan balik. Jadi sebab itulah di Pahang ni saya bagi tahu kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan, pengarah kesihatan dalam mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Negeri, saya bagi tahu kita di Pahang ni adalah bersempadan dengan Johor, bersempadan dengan Selangor, yang mana wabak COVID ini tinggi. Jadi tindakan yang drastik, serius perlu diambil. Sebab itulah Pahang yang mula-mula sekali mengenakan supaya tidak ada aktiviti perniagaan mula daripada 7 petang sampai 7 pagi. Sedangkan federal pada masa itu masih agak longgar sikit. Dan biasanya kita mengambil tindakan yang berhati-hati. Cuma kadang-kadang ada ialah netizen nampak kurang faham dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting bagi saya ialah supaya keutamaan, keselamatan, kesihatan rakyat itu perlu didahulukan. Walau bagaimanapun kita kena seimbangkan antara ekonomi dengan COVID-19-nya. Sebab bila keadaan sesuai, kita longgarkan sedikit di mana pada hari ini. Sekarang ni boleh pergi sampai pukul 12 malam. Datuk Seri, mengawal penularan wabak itu seperkara. Di sisi yang lain dia ada dampak implikasi dia kepada ekonomi. Betul. Soal ekonomi ni saya yakin, saya melihat dalam posting pautan baik di Twitter, Instagram, bahkan juga di Facebook Datuk Seri. Datuk Seri turun dan melihat sendiri realiti apa yang rakyat nyatakan, kerana kebanyakannya akan terjejas dari segi ekonomi. Dalam konteks Kelantan ini yang kita akan kongsikan dengan Datuk Seri. Sejurus selepas kita berjeda seketika untuk pusingan kesekian kalinya. Teruskan kesetiaan anda.
menerima pandangan komentar di Facebook Berita RTM akan diangkat seketika nanti. Ada beberapa yang saya kira boleh kita tangani untuk perbincangan pada malam ini bawakan secara langsung. Anda juga boleh melungsuri siaran ini secara langsung di Berita RTM dan pastinya memanfaatkan platform itu untuk bersama dan berinteraksi. Sementelahan saya menganggap Datuk Seri ini savvy lah, media sosial ni rajin juga. Ya, boleh tahan. Harus diperkembangkan lagi kerana itulah capaiannya dan telah pun kita bicarakan sedikit. Saya gantung sedikit satu soalan tadi sebelum kita memetik pandangan-pandangan yang ditanyakan di Facebook. Soal realitinya dalam konteks berdepan dengan PKP ini, mengawal penularan seperkara. Tetapi kita tahu dia datang bersekali dengan cabaran ekonomi. Betul. Kerana bila kita sekat ni semua, keresahan pun timbul, khalayak yang mungkin usahawan. Jadi Datuk Seri apabila turun ke lapangan itu, interaksi dengan khalayak ini, apa yang mereka keluh kesahkan dan bagaimana boleh ditangani keluh kesah ini dalam konteks negeri Pahang? Yalah, bila penularan COVID ini, bila kita perkenalkan PKP, PKPP, PKPP bersyarat dan sebagainya, yang pertama sekali sudah tentulah mereka yang berniaga ni akan terjejas. Jadi untuk tujuan itu, untuk makluman Tuan Syed lah, di Pahang ni kita telah perkenalkan inisiatif 5 fasa yang telah kita perkenalkan sebab kita ada lebihan 20% yang kita dapat kutipan. Jadi kita guna dan memang saya beritahu kalau kita ada kedudukan kewangan, kita akan serah balik kepada rakyat dan bernilai lebih kurang 26 juta. Nah, dan kita bagi dalam bentuk barangan dan juga dalam bentuk tunai. Dan ini sebenarnya sekadar membantu sajalah, membantu, tidak menyelesaikan masalah mereka, tapi kurang-kurangnya kesempitan yang mereka hadapi dengan adanya sumbangan bantuan daripada Kerajaan Negeri Pahang dapat meringankan sedikit bebanan yang mereka hadapi. Di samping itu juga Kerajaan Negeri telah membayar memberi sumbangan kepada penjawat awam di Negeri Pahang selama 8,000 orang. Ini pun lebih kurang 4 juta juga yang Kerajaan Negeri Pahang keluarkan. Dan antara lain juga kita selepas sumbangan-sumbangan ini, kita dapati Kerajaan Negeri masih terus memikirkan apakah bantuan-bantuan yang akan kita bantu kepada mereka dan insyaAllah ini sedikit sebanyak boleh meringankan beban yang mereka hadapi. Untuk menyelesaikan 100% mungkin tidak mungkin lah, tapi sekadar membantu saja. Itu realiti ekonomi. Saya mula memetik apa yang dikongsikan di Facebook Berita RTM, Datuk Seri. Najmi bertanyakan tentang cabaran menyediakan bekalan air yang baik dari Pahang ini. Jadi nak dengar dari mulut Datuk Seri sendiri. Satu soalan yang baiklah dan sekarang ni Kerajaan Negeri Pahang memang sedang berusaha untuk mengatasi masalah ini, tetapi secara peringkat-peringkat. Kita tidak boleh mengatasinya secara sekaligus ataupun in total. Sebab yang pertama sekali buat pada masa ini, baru-baru ini dilipis Kerajaan Negeri telah belanjakan 12 juta untuk kita buat ORS ataupun kita panggil off river storage. Ini adalah satu kaedah yang kita rasakan boleh menjimatkan kos berbanding dengan kita mengadakan tangki air dan sebagainya, melibatkan banyak. Dan maknanya di situ boleh menyelesaikan di daerah itu. Kemudian baru-baru ini di sini pun kita buat juga ORS yang mana ini telah diperjuangkan oleh Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun, bekas adu Cini yang meninggal baru ni, dan semenjak tahun 2016 dan sekarang ni akan insyaAllah akan menjadi kenyataan. Kerana di situ menghadapi masalah air, terutama sekali apabila tiba musim kemarau, selama lebih kurang on average antara 20 hari ke 24 hari. Jadi saya turun sendiri itu, ahli Parlimen Pekan Yang Berhormat Datuk Seri Najib pun ada sama. Dan setelah diberi talimat, kita dapati hanya boleh menyelesaikan, boleh menakung air selama 11 hari saja dengan kos 10 juta. Jadi kebetulan di situ dia buat faedah dan fungsi faedah pun ada ketika itu Yang Berhormat Datuk Seri Idris Yusof. Saya mengatakan 11 hari tidak mampu menyelesaikan masalah kemarau. Dan saya minta supaya takungan air itu dibesarkan. Kurang-kurangnya boleh menampung 22 hari mana selesai masalah dengan tambahan kos lebih kurang 8 juta. Dan saya telah request pada masa itu dan alhamdulillah fungsi faedah Datuk Seri Idris Yusof telah menyambut, mengatakan beliau setuju menuluskan peruntukan 8 juta lagi sebagai tambahan dan itu menyelesaikan masalah di
Dun Chini. Dan insyaAllah dalam masa setahun lebih sikit masalah air di Dun Chini akan selesai. Lebih kurang 33,000 penduduk akan mendapat manfaat. Dan baru-baru ni saya ada berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Mustafa Mohamad untuk membawa peruntukan permohonan supaya untuk menyelesaikan masalah air di Pahang ni. Saya telah minta 6 ORS, off river storage ini untuk dibuat Negeri Pahang. Dan di samping itu juga di Rauk telah dapat peruntukan 18 juta dalam proses, dan ada 2-3 tempat lagi dapat. Tapi itulah saya harap rakyat Negeri Pahang yang masih terkesan akibat air ini dapat bersabar. Kerajaan negeri akan usahakan, dan ini memang menjadi keutamaan saya lah. Sebab masalah air ini adalah sangat penting. Dan kalau sekiranya kita dapat apa yang kita pohon dengan kerajaan pusat, kewangan dan sebagainya, tidak mungkin menyelesaikan semua, tetapi saya fikir lebih kurang 70% masalah air di Negeri Pahang akan dapat diselesaikan. Tapi bukan mana hari ini atau esok, sebab proses-proses itu kena kita patuhi, peraturan-peraturan itu kita kena patuhi, dan kerja-kerja pun mengambil masa setahun lebih. Tapi yang penting usaha ke arah bergerak untuk ke arah untuk menyelesaikan masalah ini sedang diusahakan dan diberi perhatian serius oleh kerajaan Negeri Pahang, insya-Allah. Ya, Datuk Seri menyebut tadi sudah mengenal pasti 6 ORS, off river storage ini. Adakah itu memadai untuk menyelesaikan pada jangka masa panjang, ataupun sebenarnya memerlukan lebih banyak lagi ORS di seluruh Pahang? Jangkaan trajektorinya berapa? Kita pergi kepada tempat yang betul-betul serius terjejas. Sebabnya kita tahu kalau kita minta banyak, kerajaan pusat pun mungkin ada kekangan, kewangan dan sebagainya. Jadi kita pergi tempat yang benar-benar serius. 6 ORS yang kita minta ini mampu menyelesaikan masalah di tempat yang sangat serius. Kalau di tempat lain itu mungkin 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Yang kita minta ni tempat yang terjejas lebih daripada seminggu dan sebagainya. Dan usaha sebegini akan diteruskan lagi. Maknanya rakyat Negeri Pahang kena bersabar sedikitlah. Sabar tak sabar, Kamal Banja tanya ni, ada bunyi-bunyi cerita train daripada Kuantan nak ke Mersing ni. Rakyat kita cakna ni atas dia tahu apa planning. Betul ke cerita nak buat train Kuantan Mersing? MRL lah. Mungkin dia tanya pasal ECRL, MRL baru ni. Baru ni kita ada mesyuarat Majlis Fizikal Negara. Saya hadir mesyuarat tersebut, dan mesyuarat sebab COVID ni kita buat melalui video conference yang dipenguruskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi session A daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, A, B tidak kita follow semana dia ada. Dan session C semasa Kerajaan Pakatan Harapan Pemerintah tempohari, mereka telah divert sikit train tersebut sehingga sampai ke Negeri Sembilan, lepas tu pusing balik dan sebagainya. Jadi selain daripada saya menulis surat sendiri kepada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya kekalkan jadual trek asal, cadangan asal, dan saya juga dalam syarat tersebut saya telah meminta supaya dikekalkan cadangan asal. Kemudian Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan sebab ini melibatkan bilion ringgit, mungkin tidak dapat diselesaikan pada mesyuarat tersebut. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri telah menubuhkan jawatan kuasa teknikal yang akan difungsikan oleh Ketua Setiausaha Negara, dan bagi Pahang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Jadi saya berharap sangat supaya laluan asal itu dapat dikekalkan, kerana lebih banyak faedahnya. Dan sebagai contohnya, daripada segi penduduk yang boleh menaiki train kalau jadual asal 10 kali ganda. Dan daripada segi kargonya tidak melalui KL Central dan dia berpusing dan sebagainya, dan memang bagi saya tidak praktikal lah. Jadi saya masih menaruh harapan tinggi supaya cadangan asal dapat dikekalkan oleh cadangan asal yang terdahulu sebelum diubah oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kita minta ubah balik semasa Barisan Nasional memerintah tempohari. Datuk Seri, Najmi baik, Kamal Banja baik, mereka mungkin bertanyakan soalan yang aspeknya jangka panjang. Tetapi kita juga meraihkan realiti cabaran yang mungkin kelihatannya medium term ataupun immediate, kerana pasca COVID ini
disebut sebagai normal baru ini. Betul. Tak ada siapa yang benar-benar boleh memberikan pengabsahan inilah realiti barunya, inilah ekonomi barunya, baik federal, baik negeri. Ini yang saya mohon sedikit hikmah daripada pandangan Datuk Seri. Selepas kita berjeda seketika, Datuk Seri tak sabar nak menjawab. dah bersiap sedia, tapi saya menahan untuk kita berehat seketika dan kembali studio selepas ini bercakap lagi bersama-sama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Kita menemani bersama-sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, Menteri Besar Pahang di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang. Saya dah war-warkan awal-awal tadi. Terima kasihlah Datuk Seri, susah bawa durian datang sini. Musang King. Tapi kita tak boleh makan dalam kompleks lah, mungkin kita makan di luar. Cuma dapat 15 biji. Alhamdulillah lah, itu rezeki kami lah yang datang. Jadi teman-teman di RTM tu ramai. Kami orang Perak kata ngerik lah. Tuan saya bagi tahu lewat. Kalau bagi tahu semalam boleh bawa lebih. Saya kena salahkan Syahril Syarafuddin, penerbit saya malam ini. Maklum lewat kata Datuk Seri bawa lagi banyak. Saya tak tahu. Tidak boleh lebih daripada itu. Tapi tak apa, next time insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasihlah kerana menerima kami. Bercakap tentang ini, soal kita bakal berdepan dengan PRK Cini. Tapi saya tertarik ini bila melihat realiti PRK, antara landmark di dalam turnover politik baik di negeri Pahang bahkan juga di federal adalah Cameron Highlands. Betul. Kalau boleh saya selongkar sedikit, kerana realitinya itu juga satu pendekatan yang kalau boleh kita sifatkan berani untuk mengetengahkan satu calon yang kelihatannya bukan dominan di lapangan, bukan Betul. orang yang mungkin bukan biasa daripada bahagian. dan itu menjadi satu turning point yang besar dalam politik negeri bahkan juga di federal. PRK Cameron Highland itu, dan kemudian nanti kita akan berdepan esok lusa ini PRK Cini pula. Betul. Dalam konteks Cameron Highland itu sendiri, keseimbang. Datuk Seri Ketua Bahagian, Ya, Ketua Bahagian. apa ceritanya di sebalik PRK Cameron Highland itu sendiri? Apabila ahli parlimen Datuk Sewaras didapati bersalah oleh mahkamah dan terpaksa gugur jawatannya sebagai ahli parlimen Cameron Highland, Cameron Highland akan menghadapi pilihan raya kecil. Dan sebelum itu Barisan Nasional boleh dikatakan setiap kali ada PRK semua kalah. Jadi saya pastikan, saya berharap sangat supaya PRK Cameron Highland ini akan memang pada Barisan Nasional. Tetapi tidak semudah itulah, sebab kita ingin memilih calon yang di luar daripada kelazimannya. Kerana ialah sebab kita di Pahang, kita sebagai bangkang, mereka Pakatan Harapan di federal, dan mereka pun berusaha untuk menang di Cameron Highland. Jadi kekuatan saya pada ketika itu ialah yang pertama sekali saya harus memilih calon yang benar-benar boleh menang, ya. Dan oleh sebab di kawasan saya ada pengundi masyarakat orang asli lebih kurang 20%, dan saya dapati yang akan menentukan ini dia kemenangan calon di dalam PRK Cameron Highland nanti ialah orang asli. Jadi saya telah mengkaji, melihat, tanya dengan kawan-kawan. Jadi kita dapati ada salah seorang ahli parlimen sekarang yang baru saja bersara sebagai pegawai polis dan berasal daripada Cameron Highland, walaupun beliau tidak menetap di Cameron Highland kerana bekerja, dan bukan daripada kalangan UMNO, bukan di dalam kalangan ahli jawatankuasa UMNO bahagian. Jadi memang satu cabaran, sebab lazimnya kita akan pilih calon ni daripada ahli jawatankuasa UMNO bahagian. Ya. Tetapi saya alhamdulillah saya dapat mempengaruhi ahli jawatankuasa bahagian, sebab saya kata pilihan raya ni akan menjadi sukar kepada kita, akan jadi penentu. Kita tidak mampu kalah berterusan. Kalau boleh kita nak jadi sebagai turning point itu di Cameron Highland. Jadi saya telah buat keputusan untuk memilih YB Ramli Khan sebagai calon, dan maknanya dengan kata lain calon yang dipilih itu memang tepat. Itu salah satu faktor. Yang kedua yang kita harus ingat ialah perpaduan ummah antara PAS dengan UMNO. Itu juga faktor yang membantu kita menang. Kerana sebelum ini PAS di tempat lain, UMNO di tempat lain, undi kita berpecah dan sebagainya. Walaupun Barisan Nasional menang di dalam Parlimen Cameron Highland, tapi kemenangan itu sangat kecil majoritinya. Jadi apabila kita ada perpaduan ummah, sekarang ini mufakat nasional, kita menang dengan selesa, dengan cukup besar. Dan di Pahang lah bagi saya bermulanya himpunan perpaduan ummah, di mana kita PAS dengan UMNO dapat
berjalan seiring sekata dan pergi kempen bersama-sama. Dan sampai daripada bermula daripada situlah ini ada dua faktor, calon dengan himpunan pendakwah dan menyebabkan kita menang, dan seterusnya di tempat-tempat lain, di Semenyih, di Rantau, di Tanjung Piai, di Kemana. Jadi domino dia jadi domino. Dan tidak mustahil nanti di sini pun kita akan mendapat kemenangan yang cukup banyak bila kita ada muafakat nasional ini. Jadi itulah antara sebab-sebab besar yang menyebabkan Cameron Highland itu menjadi satu turning point dan menjadi satu, boleh dikatakan diikuti di tempat-tempat lain. Bukan senang Tuan Syed antara PAS dengan UMNO ni, sebab kita tidak sehaluan daripada segi politiknya begitu lama. Jadi bila di Cameron Highland menjadi contoh, kita boleh kempen bersama, kita boleh jalan bersama, orang PAS dengan UMNO sekali, dan hasilnya kita dapat kemenangan yang cukup selesa. Datuk Seri, menariknya kerana akhirnya pilihan calon itu diterima dengan lunak. Dan kini akan berdepan pula dengan PRK Chini. Penamaan 20 hari bulan. 20 bulan. Dan khabar-khabarnya kata ini akan menjadi satu laluan mudah. Walaupun asalnya Datuk Seri mengatakan tak perlulah ada pertembungan, tapi nampak macam ada realiti Chini ini macam mana? Setakat hari ini kita anggap masih ada lah. Masih ada walaupun pertembungan, walaupun Pakatan Harapan telah mengumumkan bahawa mereka tidak menetapkan calon. Tapi bagi Barisan Nasional UMNO, kita akan sentiasa siap sedia. Kita tidak ambil jalan mudah, kita tidak terlalu yakin. Tapi walaupun di hati kecil saya masih menyerulah supaya tidak ada pertandingan sebab wabak COVID-19 ini. Sebab bagi saya calon yang bertanding pun daripada bebas. Kalau dia menang pun dia tidak mendatangkan apa-apa perubahan kepada kerajaan negeri. Calon Barisan Nasional pun insya-Allah akan menang. Untuk dilantik sebagai exco pun dah tak boleh sebab jawatan exco dah penuh. Jadi apa salahnya bagi peluang sebab musim COVID ini. Dan kalau kita baca pandangan-pandangan daripada NGO, Persatuan Perubatan, banyak yang mengatakan tidak perlunya ada pertandingan di Chini ini yang menghabiskan duit kerajaan. SPR akan belanja lebih kurang 4.3 juta ringgit sekiranya berlakunya pilihan raya. Jadi saya masih mengharaplah supaya tidak ada pertandingan. Tapi negara kita demokrasi, terpulang kepada mereka dan sekiranya ada pertandingan, Barisan Nasional UMNO sentiasa bersiap sedia. Datuk Seri, dalam seminit yang berbaki dalam suasana ketidaktentuan, saya sebutkan tadi pasca COVID, kita belum tentu apa wajahnya, bentuk normal barunya, kita masih cuba-cuba nak belajar. Dalam 1 minit ni, keutamaan dalam kepimpinan Datuk Seri Pahang ni? Keutamaannya sudah pastilah kita cuba memulihkan ekonomi. Sebab itulah kerajaan negeri Pahang menubuhkan M10, Majlis Tindakan Ekonomi Negeri, dan kita telah pun bermesyuarat beberapa kali. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalam majlis tersebut antaranya ialah Tan Sri Abdul Wahid Omar, bekas Menteri Kewangan, sekarang jadi pengurusi Besar Saham Kuala. Dan alhamdulillah bila berlakunya COVID ini, kita berfikir bagaimana untuk kita pulihkan ekonomi kita, dan adalah walaupun tidak boleh selesai sepenuhnya. Sebagai contohnya, baru kita tahu bahawa hub ikan di Kuantan ni, selama ni kita sangkakan Kelantan Terengganu, tetapi yang paling banyak sebenarnya ialah ikan yang mereka turunkan di Kuantan. Jadi kita akan naik taraf, kita akan membesarkan, dan selain daripada itu kita juga akan membuat sebagai tempat sayur. Kalau dulu sayur-sayuran daripada Cameron Highland akan terus dihantar ke Pasar Borong Selayang, kemungkinan kita akan buat satu hub atau tapak untuk kutipan sayur di Bentong. Jadi ini secara tidak langsung akan mewujudkan peluang pekerjaan dan boleh menjimatkan kos dan sebagainya. Itu antara perkara besar yang telah dikenal pasti. Dan antara lainnya kita menggalakkan juga mereka menjual secara kecil-kecilan di rumah mereka ataupun bahan-bahan rumah mereka, tetapi mestilah berdaftar dengan MPK, dengan majlis. Dan yang ketiganya kita promokan e-dagang, kemudian online. Kita ada Pahanggo. Jadi maknanya banyak yang telah kita fikirkan, tapi saya harap rakyat akan cepat adapt dengan keadaan ini. Sebab selepas COVID ini kita suka atau tidak suka, ianya adalah satu perkara baru, norma baru,
dan harus kita hadapi dan harus kita tangani dan kita harus terima. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan Datuk Seri. Saya ujung-ujung ni saya nak ucapkan pada audiens saya, orang kampung saya di Parit Perak, dia kata jangan ngerik, jangan cemburu kerana kami akan makan musang king. Terima kasih Datuk Seri bawa pada malam ini. Dari mana tu? Bentong dan juga Raub. Bentong, daripada Bentong dan Raub. Terima kasih Datuk Seri. Bentong sikit, Bentong sikit. Sebab last minute. Alhamdulillah. Kalau awal Terima kasih Datuk Seri kerana bersama pada malam ini. Kita jumpa lagi. Nak cepat-cepat makan musang king ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.